Nusantara. Ini merupakan pembentaran kelas kami. Permasalahan tersebut menunjukkan bahawa seorang guru besar yang bernama Cikgu Haikal di Sekolah SK Seri Permata sedang menghadapi masalah. Masalah yang pertama ialah murid-murid di Sekolah SK Seri Permata tidak melibatkan secara aktif dalam bidang core curriculum, sebaliknya lebih menumpukan kepada bidang akademik. Permasalahan yang kedua ialah apabila aktiviti core curriculum dijalankan, semangat perpaduan dalam diri murid-murid tidak diamalkan dengan baik. Berdasarkan permasalahan ini, kumpulan kami akan mencadangkan 3 dasar pelaksanaan kurikulum yang terbaik untuk kami menyelesaikan masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Syafiqah binti Rahim. Yang pertama, saya ingin menerangkan tentang pengenalan dasar pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, apakah itu kurikulum? Kurikulum ini ialah aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah. Aktiviti yang dilakukan di luar bilik darjah ini bukan sahaja perkara atau aktiviti yang dilakukan di luar kelas, tetapi perkara atau aktiviti yang dilakukan di luar masa bilik darjah. Sebagai contoh, kita belajar dari pukul 7.45 sehingga 1.15. Jadi selepas 1.15, contohnya 2.30 hingga 4.30, iaitu 2 jam itu yang digunakan sebagai aktiviti kurikulum. Seterusnya, kurikulum kebangsaan. Kurikulum kebangsaan ini bermaksud program pendidikan yang merangkumi kegiatan kurikulum dan kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu memperkembangkan murid sepenuhnya dari aspek jari. Aspek jari ini apa? Aspek jari ini ialah aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi usaha kerajaan dalam melahirkan ataupun wujudkan dasar pelaksanaan kurikulum ini ialah untuk melahirkan pelajar yang seimbang, bukan sahaja dari segi akademik tapi juga dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Sebagai contoh, jika kerajaan hanya menekankan kepada unsur akademik sahaja dalam kalangan pelajar, jadi pelajar tersebut akan bertunggus-tunggus ataupun bersungguh-sungguh dalam bidang akademik sahaja, tetapi mengabaikan aspek-aspek lain seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek. Mereka perlulah menyeimbangkan kesemuanya, kerana kalau dia hanya bijak dalam bidang akademik sahaja, jadi dia tidak belajar untuk mengawal emosi dia, lama kelamaan perkara tersebut akan membuatkan pelajar tersebut mudah mendapat penyakit. Contohnya penyakit minta jauh lah kan, penyakit mental, kerana mereka tidak belajar cara mengurus stres dalam belajar. Ialah mereka hanya ingin mendapatkan keputusan yang cemerlang. Oleh demikian, mereka bertukus-tumus sehingga mereka tidak mempelajari untuk mengawal emosi mereka dengan baik. Jadi usaha kerajaan dalam melaksanakan dasar pelaksanaan kurikulum ini sangat bertepatan lah dengan kehendak ataupun dengan kepribadian pelajar. Jadi di sini terdapat 5 dasar kurikulum di sekolah. Yang pertama, kegiatan kurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan. Yang kedua, penyertaan murid dalam kegiatan kurikulum adalah wajib. Yang ketiga, penyertaan guru juga adalah wajib. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan kurikulum. Dan yang kelima, penyertaan beramai-ramai. Jadi, ini merupakan 3 dasar yang dapat dilakukan oleh Cikgu Haikal bagi mengatasi isu tersebut. Yang pertama ialah dasar utama kedua, iaitu penyertaan murid wajib. Yang kedua ialah dasar utama ketiga, penyertaan guru itu wajib. Dan seterusnya ialah dasar utama kelima, iaitu penyertaan beramai-ramai. Baiklah, berdasarkan soalan, iaitu masalah yang dinyatakan bahawa murid-murid ini tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum. Yang pertama, tugas guru
ialah mereka perlu mengadakan kempen ataupun ceramah berkenaan kokurikulum ini. Jadi guru-guru perlulah menerangkan tentang kebaikan, kepentingan, konsep ataupun peraturan dalam pelaksanaan kokurikulum ini. Jadi dasar yang kedua ini sangat sesuai, iaitu penyertaan pelajar adalah wajib. Jadi apabila penyertaan pelajar ini adalah wajib, jika pelajar tersebut tidak mahu mengambil bahagian yang telah ditetapkan, jadi guru-guru boleh mengenakan tindakan kepada pelajar tersebut, seperti mereka perlu mengenakan tindakan disiplin. Sebagai contoh, beri peringatan pertama dulu jika mereka tidak mahu melakukan aktiviti yang telah ditetapkan. Jika mereka tidak dengar ataupun tidak endah sehingga amaran ketiga, guru-guru boleh mengenakan tindakan disiplin seperti mengenakan denda, mengenakan bayaran, contohnya RM2 ke RM3 ke, ataupun yang lebih teruk ataupun ingin memberi pengajaran kepada pelajar tersebut, guru-guru boleh menggantung sekolah selama seminggu, 2 minggu dan sebagainya. Jadi perkara ini akan memberi dorongan ataupun memberi pengajaran kepada pelajar tersebut untuk melakukan aktiviti kokurikulum dan tidak ponteng. Jadi setiap murid ini perlu mengambil satu bahagian seorang untuk, contohnya, pakaian seragam seperti pengakap, puteri Islam, tunas puteri, PBSM dan sebagainya. Murid-murid wajib ambil satu bahagian pakaian seragam. Yang kedua, kelab atau permainan. Kelab permainan tu ada dua lah aspek dia. Kelab atau persatuan. Yang pertamanya, kelab atau persatuan ini murid-murid wajib ambil satu. Contohnya, kelab bahasa Melayu, kelab matematik, kelab sains dan sebagainya. Jadi pelajar ini wajib ambil satu. Contohnya, mengambillah kelab sains. Selanjutnya, pelajar juga perlulah mengambil acara ataupun mengambil bahagian dalam sukan atau permainan. Sukan atau permainan ni seperti olahraga, bola jaring, bola tampar, bola baling dan sebagainya. Jadi murid-murid wajib ambil satu dalam 3 aspek kokurikulum ini. Pakaian seragam wajib ambil satu, kelab persatuan wajib ambil satu dan sukan permainan wajib ambil satu. Seterusnya, pengetua ataupun guru besar ini telah diperuntukkan kuasa untuk menubuhkan kelab atau persatuan di sekolah. Seperti dalam peraturan 4, Peraturan Pendidikan Persatuan Sekolah 1998 yang diterbitkan sebagai PU kurungan A 196 atau 198 tutup kurungan. Jadi, pengetua ataupun guru besar ini telah diberikan mandat ataupun diberikan lesen daripada kerajaan untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum ini kepada para pelajar. Jadi sebagai anggota kerajaan, kita perlulah melakukan perkara-perkara mengikut akta ataupun peraturan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya melakukan apa-apa peraturan tanpa sebarang lesen. Jadi guru besar ini telah diberi mandat, telah dilaksanakan telah peraturan ini agar guru besar melakukan aktiviti kokurikulum kepada para pelajar. Jadi aktiviti kokurikulum ini wajib semua sekolah, semua pelajar wajib menyertai. Seterusnya, jika pelajar tidak hadir, ialah seperti tadi, mereka perlu dikenakan tindakan disiplin ataupun diberi kesalahan kerana ini telah tercatat dalam buku peraturan sekolah. Jadi keseluruhannya, para pelajar ini perlulah menyertai
dalam aktiviti kokurikulum ini kerana terdapat banyak faedah. Mereka dapat mengisi masa lapang. Jadi apabila dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang bermanfaat ini, mereka tidaklah tergolong dalam melakukan perkara gejala sosial seperti merokok, merompak, melepak dan sebagainya. Jadi apabila pelajar ini dapat mengelakkan diri mereka daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat tersebut, mereka dapat melahirkan rasa berakhlak. Mereka dapat menjadi pelajar yang berakhlak mulia. Jadi pembangunan negara semakin hari akan semakin maju dengan adanya generasi-generasi yang berkualiti ini. Seterusnya, jika mereka pergi ke sekolah dan melakukan aktiviti kokurikulum ini dengan bersungguh-sungguh, mereka akan mendapat pengetahuan dan pengalaman. Jadi pengetahuan-pengalaman sebagai contoh, mereka menyertai aktiviti pengakap yang diajukan oleh sekolah. Jadi dengan ini mereka belajar cara untuk mengharungi pelbagai cabaran apabila hidup di dalam hutan. Cara memasak air, mereka belajar cara untuk memasang unggun api, tinggal di dalam kemah. Sebelum ini mereka hanya tinggal di rumah selesa. Semua makanan, pakaian, tempat tinggal semua dihidangkan oleh ibu bapa. Jadi apabila mereka pergi ke program pengakap ini, mereka belajar untuk berdikari. Selanjutnya, dengan adanya penyertaan daripada pelajar ini, mereka dapat meningkatkan kemahiran ataupun meningkatkan jati diri mereka. Sebagai contoh, mereka dalam kelab persatuan atau pusukan permainan semestinya ada yang dilantik menjadi jawatan kuasa, sepertinya pemimpin, setiausaha, bendahari dan sebagainya. Jadi mereka akan ada rasa tanggungjawab untuk melaksanakan tugasan yang diberi agar melahirkan, agar ahli-ahli kelab yang lain puas hati dengan tindakan yang mereka lakukan. Jadi mereka akan berusaha sedaya upaya untuk tidak mendapatkan komplain ataupun tidak mendapatkan sebarang hujahan daripada ahli kelab yang lain tentang mereka yang tidak membuat kerja. Jadi mereka akan buat sungguh-sungguh agar mereka mendapat nama yang baiklah jika mereka melakukan perkara yang sedemikian. Jadi secara keseluruhannya, penyertaan murid adalah wajib ini dapat menyelesaikan masalah bahawa murid-murid tidak mahu melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti kokurikulum ini. Okey, jadi mereka juga dapat meningkatkan semangat muhibah lah apabila mereka pelajar penyertaan ini diwajibkan kepada pelajar, kerana seluruh kaum akan saling meningkatkan persefahaman, tolak ansur, saling bantu-membantu, saling mengenali budaya antara satu sama lain, dan merapatkan hubungan tidak berpuak-puak. Jadi konflik antara kaum ini akan berkurang dari hari ke hari. Jadi bagi kami, penyertaan murid adalah wajib ini sesuai untuk masalah murid-murid tidak mahu melibatkan diri dengan aktif dalam aktiviti kurikulum. Mereka akan mendapat denda lah jika mereka tidak menyertai aktiviti ini. Itu sahaja. Baiklah, pelaksanaan dasar yang kedua ialah dasar 3 penyertaan guru adalah wajib. Dasar 3 dipilih kerana jika dilihat kepada isu yang dihadapi oleh Cikgu Haikal, iaitu murid-murid tidak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kokurikulum. Jadi, isu ini terjadi kerana salah satu puncanya ialah penglibatan yang kurang aktif dalam aktiviti kokurikulum. Aktiviti kokurikulum merupakan aktiviti yang melibatkan sekolah. Jadi, pelajar ialah orang yang terdekat dengan guru di sekolah. Jika guru mengambil mudah perkara ini, begitu juga dengan pelajar. Mereka akan mengambil mudah serta menganggap aktiviti kokurikulum ini tidak penting. Baiklah, dalam dasar 3 ini dinyatakan penyertaan guru sebagai penjawab awam adalah wajib. Maksudnya, semasa di sekolah, guru merupakan insan yang mengurus, menyelia
mengelola kegiatan co-curriculum di sekolah. Contohnya dalam kegiatan kelab ataupun sukan permainan di sekolah. Jadi, guru yang akan mengendalikan mesyuarat agung tahunan bagi menentukan hala tuju kelab tersebut. Kemudian, guru akan bertindak sebagai penyelia, maksudnya guru yang akan menjadi penasihat serta memantau progres kelab yang ditubuhkan. Seterusnya ialah perkara yang kedua, iaitu memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja co-curriculum. Perkara ini telah dinyatakan dalam perkara 5.2 dalam surat Perkeliling Iktisas bilangan 1 Palang 1985. Jadi, bagi memastikan gerak kerja co-curriculum di sekolah dijalankan dengan baik, setiap guru di sekolah hendaklah secara bertulis diberi tugas dan tanggungjawab yang spesifik, terperinci atau kuantitatif seperti yang dilakukan dalam bidang kurikulum ataupun bidang akademik. Contohnya, bidang akademik mengadakan pelbagai seminar bengkel yang boleh meningkatkan keputusan peperiksaan pelajar. Maka, begitu juga dengan co-curriculum seperti penganjuran pertandingan kawat kaki, mereka cipta, sukan dan pelbagai lagi aktiviti co-curriculum. Baiklah. Kemudian, keengganan guru adalah suatu kesalahan dari segi perkhidmatan. Jadi, guru yang melakukan kesalahan ini akan dikenakan tindakan disiplin mengikut perintah-perintah pegawai awam dalam kurungan kelakuan tata tertib bab D. Dan akhir sekali ialah guru perlu memiliki kemahiran co-curriculum dalam perkhidmatan. Oleh itu, semasa program ijazah sarjana muda pendidikan ataupun perguruan, subjek co-curriculum merupakan kursus yang wajib diikuti dan diduduki oleh setiap bakal guru. Jadi, bakal guru ini tidak boleh mengambil mudah kursus co-curriculum ini kerana mereka dapat mengaplikasikannya apabila mereka berkhidmat kelab. Cadangan pelaksanaan co-curriculum kami yang ketiga ialah dasar utama yang kelima, iaitu penyertaan beramai-ramai. Penyertaan beramai-ramai ini bermaksud penyertaan boleh disertai oleh semua murid tanpa mengira bangsa, agama maupun kaum. Dasar ini akan menyelesaikan isu yang kedua, iaitu permasalahan melibatkan semangat perpaduan yang kurang diamalkan oleh murid-murid di sekolah SK Seri Permata. Penyertaan ini pula tiada unsur paksaan ataupun unsur diskriminasi untuk mengelakkan perpecahan ataupun perbalahan antara kaum. Bagi memupuk ataupun bagi menggalakkan murid untuk masuk aktiviti co-curriculum tanpa ada unsur paksaan berkait rapat juga dengan unsur dengan dasar pelaksanaan co-curriculum yang ketiga, iaitu penyertaan guru ialah wajib. Guru-guru haruslah membuat aktiviti yang menarik agar murid-murid berasa tertarik untuk masuk aktiviti co-curriculum tersebut tanpa ada paksaan, dengan sukarela hatinya, dan mereka akan berasa seronok untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Dasar utama yang kelima ini terdapat dalam surat Perkeliling Iktisas bilangan 17 tahun 2000 yang bertarikh 16 November tahun 2000. Aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan juga haruslah bersifat merentas disiplin. Saya akan berikan satu contoh mengenai rentas disiplin agar lebih jelas. Contohnya, di sekolah, kita mempunyai pelbagai aktiviti co-curriculum seperti kelab, sukan permainan dan persatuan. Setiap 3 aktiviti co-curriculum ini pula dipecahkan lagi dengan pelbagai jenis lagi. Seperti contohnya, persatuan. Kita mempunyai persatuan pengakap, putri Islam, pandu putri dan banyak lagi. Begitu juga kelab dan juga permainan. Kepelbagaian aktiviti co-curriculum ini menjadikan murid dapat masuk ataupun dapat menyertai aktiviti co-curriculum yang ada serta berkumpul bersama-sama mereka untuk berbincang ataupun berkongsi pendapat sesama mereka tanpa mengira bangsa, agama maupun kaum.
Kegiatan aktiviti kokurikulum juga haruslah bersifat bersepadu, iaitu murid-murid akan bekerjasama semasa aktiviti kokurikulum dijalankan. Sebagai contoh yang lebih dekat ataupun sebagai contoh yang kita dapat lihat secara jelas ialah aktiviti perkemahan. Aktiviti perkemahan melibatkan murid yang ramai serta akan memberikan pengalaman yang baru kepada murid dan menjadikan mereka dapat bekerjasama dalam ahli kumpulan mereka sendiri. Ahli kumpulan mereka juga akan terdiri daripada pelbagai jenis bangsa dan juga kaum. Melalui aktiviti perkemahan yang seronok ini juga akan menjadikan murid-murid lebih tertarik dan lebih seronok untuk menyertai pelbagai lagi aktiviti kokurikulum yang lain. Dalam pada masa yang sama, aktiviti kokurikulum yang dijalankan haruslah tidak bersifat eksklusif. Tidak eksklusif di sini bermaksud murid-murid dapat menyertai tanpa ada halangan seperti masalah kewangan ataupun masalah tidak mempunyai pengalaman yang tinggi. Contohnya, aktiviti golf. Aktiviti golf tidak semua murid mempunyai pengalaman ataupun aktiviti golf ini memakan wang yang banyak kerana aktiviti golf ini bukanlah satu sukan yang dikenali. Maka aktiviti golf ini tidak boleh dilaksanakan untuk menjalankan dasar utama yang kelima ini. Contoh aktiviti kokurikulum yang dapat dilaksanakan untuk aktiviti kokurikulum yang tidak eksklusif sebagai contohnya ialah melaksanakan aktiviti perdebatan ataupun menyuruh murid ataupun mengadakan pertandingan mencipta puisi kepada murid. Pertandingan mencipta puisi ini tidak memerlukan kos yang tinggi dan membolehkan murid menyertai aktiviti ini tanpa ada halangan. Pihak sekolah juga tidak memakan kos yang tinggi untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum ini kerana aktiviti kokurikulum pada dasar utama yang kelima ini ialah bersifat tidak eksklusif. Oleh itu, kami sangat yakin dasar utama yang kelima iaitu penyertaan beramai-ramai ini dapat menyelesaikan masalah guru besar tersebut mengenai permasalahannya yang kedua iaitu semangat perpaduan dalam diri murid-murid tidak diamalkan dengan baik. Cikgu Haikal haruslah melaksanakan ataupun menekankan dasar utama yang kelima ini agar semangat perpaduan dalam diri murid-murid mereka dapat dipupuk sejak dari sekolah lagi. Dengan itu, berakhirlah pembentangan kumpulan kami. Terima kasih.